mengucapkan banyak kepada kami kerana sudah bersama kami untuk sesi wawancara pada kali ini. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Norafini Izzati binti Muhammad Rafi bersama dua orang rakan saya. Saya Haji Kamil Rafa. Saya Nur Iazi binti Sazali. Dan seorang lagi rakan kami Ainur Amira binti Muhammad Zaidi yang sekarang berada di Tanah Suci sedang mengerjakan umrah. Dia memaklumkan kepada saya untuk mengirimkan salam dan memohon maaf kepada Zul Hazmi kerana tidaklah dapat hadir bersama-sama dalam sesi wawancara ini. Waalaikumsalam. Kami berempat merupakan pelajar dari Kolej Universiti Politek Mara Kuala Lumpur. Yang tujuan kami mengadakan sesi wawancara ini adalah untuk melengkapkan tugasan subjek pengajian Islam 3 kami yang bertajuk Islam Liberal, Sejarah, Konsep dan Penyimpangan terhadap Ajaran Islam. Jadi bolehkah Sir Zul memperkenalkan sedikit sebanyak tentang diri Sir Zul Hazmi? Okey, terima kasih kepada nama saya Zul Hazmi Yusof. Saya ialah pensyarah undang-undang di Jabatan Undang UiTM Cawangan Johor. Kalau ikutkan saya punya apa yang saya ada untuk pelajar-pelajar saya di sini ialah dari pertamanya saya ajar cyber law for e-commerce untuk belajar di marketing dan saya ada ajar juga tajuk Islamic Transaction dan tajuk-tajuk yang lain ialah Introduction to Partnership dan juga Company Law. Tapi kebanyakannya saya lebih pada partnership dan company law serta cyber law for e-commerce lah saya ajar student saya. Okey. Terima kasih atas kebenaran tadi. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, bolehkah kita memulakan sesi wawancara ini? Okey, silakan Izzati. Okey, baik Sir. Sebagaimana yang kita dapat lihat sekarang ini di negara kita sendiri, di mana pun tak kira di depan mata kita sendiri atau dalam laman media sosial, pasti ada orang yang berpegang kepada Islam liberal ini. Dan mereka sedang cuba sedaya upaya untuk menyebarkan dan mempengaruhi orang lain untuk sama-sama mengikuti fahaman Islam liberal ini. Jadi soalan saya kepada Sir, bolehkah Sir ceritakan sedikit sebanyak tentang bagaimana awalnya fahaman Islam liberal ini dapat masuk ke negara kita Malaysia ini? Jadi pertama berkaitan dengan bagaimana Islam liberal ini masuk ke Malaysia. Jadi kalau kita nak faham berkaitan dengan Islam liberal ni, dia ada beberapa cara dia masuk ke kita punya negara. Pada awalnya di antara awal-awal di Nusantara gerakan-gerakan Islam liberal ni bermula pada tahun 1970-an dan antara pelopor negara utama yang menyebarkan fahaman-fahaman Islam liberal ialah daripada Indonesia. Jadi dekat sini saya akan terangkan secara ringkas bagaimana Islam liberal itu menyulut masuk ke negara kita daripada barat dan juga daripada Indonesia. Jadi tapi sebelum tu kita kena faham dulu apa konsep macam mana Islam liberal itu boleh datang ke negara kita. Jadi kalau ikutkan konsep gerakan sekulerisme ni salah satu cabang daripada liberal sebab dia nak pisahkan konsep dia nak pisahkan agama daripada kehidupan. Agama hanya untuk agama ritual-ritual agama dan macam kehidupan kita tak kisah dari segi pentadbiran dan sebagainya terpisah daripada agama. Jadi mesti ada sesuatu yang trigger golongan-golongan ini kenapa mereka nak menyebarkan fahaman Islam liberal. Mereka lihat kepada sejarah apa yang berlaku pada negara mereka. Contohnya, kenapa salah satu antara kenapa diorang tak nak, dia nak liberal, dia tak nak terikat kepada agama ialah ada berlakunya penyelewengan di barat berkaitan dengan terutamanya pada pihak-pihak gereja. Contohnya, ini contoh indulgence. Apa itu indulgence? Indulgence ni seolah-olah macam dia jual surat pengampunan, tak kisahlah apa pun dosa yang awak dah buat, membunuh ke, menipu ke, bribery ke sebagainya, awak boleh diampunkan dengan cara awak beli indulgence ni. Surat pengampunan macam awak macam lebih cepat masuk syurga dan kesalahan-kesalahan awak diampunkan. Jadi siapa yang keluarkan? Gereja, dan awak kena bayar benda tu. Dan sedangkan kalau kita tengok yang keluarkan ini ialah daripada Pope Leo X, salah satu Pope di Rome yang menjual, dia mengutarakan cadangan untuk menjual sebab dia daripada keluarga bangsawan. Dia punya lifestyle memang cara orang bangsawan lah bila duit dah tak ada, apa yang dia buat ialah dia nak dapatkan balik, nak hidup balik dengan cara dia tu, dia jual indulgence. Ini menyebabkan kemarahan kepada pihak-pihak Kristian yang berpegang pada agama mereka yang asal. Contohnya Protestan dengan Katolik, kalau untuk pengetahuan awak, dia mempunyai pandangan agama yang sangat berbeza. Antara ni dia tak boleh menyembah ada idol, patung.
Jadi kalau awak tengok gereja sendiri pun, Protestan, dia tak boleh ada patung ataupun idol Saint Mary ke Jesus Christ ke. Kalau diorang punya cross sahaja, bukannya patung-patung. Kenapa? Sebab diorang tak setuju dengan cara-cara ataupun budaya yang dibuat oleh golongan-golongan yang menggunakan agama sebagai tunggangan ataupun tunggangan untuk mereka dapat profit. Ya, ini antara salah satu sebab lah kenapa orang nak mengasingkan diri daripada agama, sebab church kali itu menggunakan agama untuk dan disebabkan lah melalui penjualan banyak lagi kesalahan-kesalahan macam kesalahan seksual, homoseksual, macam padi-padi diorang ada yang tak boleh kahwin dan diorang buat benda-benda tak sepatutnya. Jadi kalau tengok artikel-artikel akademik, memang jenis-jenis akademik banyak diorang bincangkan juga pasal berkaitan ini. Antara benda lain disebabkan kenapa fahaman-fahaman liberal, sekularisme ni keluar, dia nak jauhkan diri mereka daripada agama, dia nak pisahkan agama kehidupan. Salah satunya disebabkan diskriminasi gender. Jadi diskriminasi gender ni, kalau tengok ni daripada Daily Day, dia ni daripada artikel juga daripada doktor daripada luar negara, dia bincangkan bagaimana treatment golongan-golongan barat terhadap wanita-wanita di sana. Jadi kat sana, kalau untuk pengetahuan awak, kalau pasal even bila mereka dah berkahwin, nama mereka akan bertukar pada nama family husband. Kalau Miss, macam Miss Alex ke kan, Mr. Alex dan juga Miss family dia. Sedangkan dia punya wife ada nama dia sendirilah. Jadi kadang-kadang dia kat situ, kenapa dia buat macam tu? Sebab dia nak melambangkan wife tu seolah-olah property ataupun possession of their husband. Jadi kalau tengok kat sini, diorang ada antara benda-benda yang diorang tak bagi buat kepada golongan wanita di sana, dia tak boleh sign contract, tak boleh jadi witness dalam court, tak boleh pinjam duit atas nama mereka sendiri, nak pinjam ke nama husband. Ini antara bentuk-bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat Eropah ketika itu. Dan benda ni tak dilarang pun dan dibenarkan pada ketika itu. Pihak-pihak gereja tidak ada memperjuangkan pun hak-hak golongan-golongan wanita ketika itu. Jadi berbalik kepada soalan kawan yang diberikan saat kawan awak tadi, saudari Izzati tadi, ialah berkaitan dengan pemberian dana. Saya nak memberikan kalau daripada Eropah, daripada macam mana mereka datang. Ada pihak-pihak yang ketiga yang menaja pergerakan-pergerakan Islam liberal. Contohnya Asia Ford, Fulbright, Toyota dan Kohendra Aeronor Foundation ni antara pihak-pihak yang menaja pergerakan-pergerakan Islam liberal di sini. Jadi kat sini kalau ada NGO, dia mesti dana tu datang daripada seseorang ataupun satu pihak. Jadi selalunya disebabkan itulah mereka buat apa yang mereka dibayar dan mereka buat dia satu tujuan. Maksudnya perjuangan mereka tu ada sebab disebabkan perjuangan mereka. Adakah mereka genuine terhadap perjuangan mereka, contoh nak buat gender equality ke dan sebagainya, demokrasi ke, adakah itu betul? Ataupun sebenarnya mereka dah dapat dana daripada orang lain, jadi mereka kena buat kerja lah sebab itu kerja mereka. Jadi itu kat situ, adakah dia betul-betul memperjuangkan apa yang diperjuangkan. Jadi terusnya ialah pengaruh Islam liberal daripada Indonesia. Jadi kalau golongan di Indonesia ni macam secara tahun 1970-an bermulanya pergerakan-pergerakan Islam liberal dimasuk ke dalam negara kita, dia dipropori oleh golongan Islam liberal daripada Indonesia. Sebagai contohnya Nur Charles Majid, yang ni ataupun dikenal sebagai Cak Nur. Cak Nur ni dia mendapat gelaran sebagai guru bangsa di Indonesia kerana mempromosikan Islam liberal. Orang cakap Islam liberal kita buat macam ni sebagainya, perjuangkan demokrasi ke, women's right, gender equality, LGBTQ dan sebagainya. Dia perjuangkan benda-benda tu kepada masyarakat Indonesia, dan masyarakat Indonesia ketika itu mengangkat dia sebagai orang yang tinggi martabatnya, macam pelopor ideologi Islam baru. Sedangkan apa yang diajar dalam Islam liberal, ada banyak benda yang bercanggah dengan Islam. Nanti saya akan tunjukkan kesan-kesannya lah nanti untuk soalan-soalan yang seterusnya saya akan terangkan. Jadi ini antara macam mana dia masuk ke dalam negara kita. Tapi selalunya kalau untuk pengetahuan awak, orang-orang yang mempelopor macam saya cakap, dia ada sebab kenapa dia buat macam tu. Contohnya macam Cak Nur ni, dia ialah salah seorang daripada parti politik yang bukan daripada Islamik, ni parti politik Indonesia. Jadi macam mana dia nak lawan dengan parti-parti Islam, dia gunakan slogan Islam yes, Partai Islam no. Maksudnya apa yang dia buat? Maksudnya perjuangan ni ada benda lain dia perjuangkan. Bukan dia nak perjuangkan Islam liberal. Dia buat macam tu supaya mungkin golongan Islam liberal ni ada tujuan-tujuan tertentu lah yang dia buat. Tak kisah say follower ke, untuk fame ke. Dan macam Cak Nur ni antara pelopor pahaman Islam liberal di sana, mereka memperjuangkan disebabkan dia ada motif tertentu, iaitu dia nak jadi Presiden Indonesia pada ketika itu. Dan akhirnya kalah jugalah. Kalau dia berjaya, mungkin dia punya ideologi itu makin dikembangkan supaya semua orang Indonesia menjadi Islam liberal. Dan salah satu bahayanya pegangan Islam liberal ialah dia berpandangan bahawa kita boleh mentaksir wahyu sendiri. Okey, Izzati ada soalan seterusnya? Baik, jadi seperti apa yang saya kongsikan semasa tadi, pahaman liberal ini dapat masuk ke Malaysia dengan cara melalui berbagai gerakan-gerakan Islam.
soalan saya seterusnya, menurut pandangan saya, apakah yang menjadi punca atau penyebab yang mendorong seseorang itu untuk mengikuti fahaman liberal ini? Okey, terima kasih Zati. Jadi kalau kita tengok kenapa fahaman-fahaman ni ramai yang berminat masuk. Tadi soalan awak tu pasal berminat masuk ini ke? Kenapa dia tertarik dengan Islam liberal ke? Betul. Okey. Untuk kita faham kenapa mereka berminat dengan Islam liberal ni, kita kena faham dulu apa yang diperjuangkan oleh golongan Islam liberal ni. Jadi kalau kita tengok antara perjuangan-perjuangan mereka, kalau kita rujuk pada buku mereka iaitu Liberal Islam, A Source Book daripada Charles Kurzman, yang ni apa yang mereka perjuangkan ialah pertamanya mereka perjuangkan pasal demokrasi, gender equality, human right, LGBT rights, women's right, religious pluralism, interfaith marriage. Dan kalau tengok macam perjuangan-perjuangan ni, macam betul juga kan, kecuali LGBTQ lah mungkin yang tu ramai tak setuju. Macam dia perjuangkan benda-benda baik. Tapi kita kena ingat, perjuangan-perjuangan apa yang diperjuangkan tu tak semuanya serasi ataupun relevan dengan kita di Malaysia. Sebagai contoh saya ambil kalau misalnya mereka perjuangkan berkaitan dengan demokrasi. Di negara mereka hanya membenarkan lepas beberapa tahun, beberapa ratus tahun lepas tu baru dia membenarkan contohnya sebagai golongan-golongan wanita untuk ada kuasa voting. Pada macam sebelum-sebelum ni, kalau macam saya cakap, sampaikan dia orang nak masuk kontrak pun, dia tak boleh masuk atas nama diri sendiri kalau dia seorang isteri. Jadi kalau dia isteri, dia kena dapat kebenaran suami untuk masuk kontrak dan sebagainya. Ini kan pula untuk voting, untuk memilih wakil dalam negara mereka. Jadi kalau awak tengok, macam dulu mereka memang menafikan hak-hak golongan-golongan tertentu macam black, orang kulit hitam, tak dibenarkan untuk voting. Selepas mereka perjuangkan, akhirnya mereka berjaya juga untuk mendapat hak mereka. Berbeza dengan kita di Malaysia, kita tak menafikan langsung siapa pun. Tak kisah dari segi warna kulit, bangsa apa, ataupun daripada gender, tak kisah kalau daripada wanita pun tak ada isu. So daripada awal pun kita punya sistem, kita ada menafikan sesiapa, mana-mana hak berkaitan demokrasi kepada mana-mana bangsa ataupun jantina yang berbeza. Jadi kalau kita tengok LGBTQ pula, diorang memperjuangkan antara agenda macam saya cakap tadi dalam buku daripada Kurzman tadi, antara yang diperjuangkan oleh golongan-golongan ini ialah berkaitan dengan hak-hak LGBT. Mungkin LGBT ni ada benda-benda yang golongan-golongan yang suka geng-geng pelangi ni kan, saya pun nak komen lebih, takut nanti jadi isu pula. Tapi kita kan tengok, bila sesuatu itu dilarang oleh Allah Ta'ala, pastinya ada sebab ataupun reason di sebaliknya. Dan kalau awak tengok yang ni awak boleh dapat sendiri dari, kalau awak tengok data, awak buat research daripada US Center for Disease Control and Prevention, CDC, dia record yang didapat satu daripada 6 orang gay ataupun bisexual daripada data yang mereka perolehi pada tahun 2021 ialah satu daripada 6 akan mengalami masalah HIV, masalah HIV. Dan bagi golongan Latino dan juga black man, orang-orang kulit hitam, kalau Latino, 1 daripada 4 golongan Latino ni akan terkena HIV sepanjang kehidupan mereka, ataupun kalau black man, 1 daripada 2 golongan-golongan yang LGBT ni dia akan mengalami masalah berkaitan dengan HIV. Dan kalau statistik ni saya ambil daripada US yang berpegang pada konsep Islam liberal ke, pasal demokrasi ke, keterbukaan, pluralisme, diorang antara pelopor kepada benda-benda tu. Tapi dari segi fact mereka dapat tahu LGBT dari pergi kesan, salah satu kesannya ialah berkaitan dengan kesihatan. Saya pun tak ada saya setuju kita nak menghentam, memburukkan golongan LGBT ni. Pada saya approach yang terbaik ialah kita melalui dakwah lah. Kita cakap elok, sebab kalau kita serang ada setengah-setengah orang dia tak suka, dia akan menolak Islam kalau kita dakwah cara yang tak betul. Orang dia lagi tak suka kepada agama. Jadi dakwah tu pada saya cara yang betul. Tapi kesannya kita boleh tengok sendiri. Yang ni negara yang saya cakap tadi mengamalkan demokrasi, pluralisme, liberal, semua ajaran-ajaran yang seperti selari dengan apa yang diperjuangkan oleh Islam liberal semuanya ada di US. Dan tapi tengok apa kesannya kepada masyarakat di sana. Tak kesian kan kalau kita bayangkan, kalau kita benarkan LGBT dengan kita, kita punya anak-anak ke, mana tahu kita punya wife, kita tak ada rumah, kita pergi macam saya belum kan, tapi saya kalau kita bayangkan macam ni, kalau kita ada, kata saya ada wife dan dia terlibat dalam LGBT tanpa pengetahuan saya, dan akhirnya dia kena HIV, saya tak langsung mungkin saya akan kena, dan anak-anak kami tu yang akan kena. Jadi benda ni kenapa ada sebabnya, sebab Allah Ta'ala sebagai pencipta kita, Allah Ta'ala lebih mengetahui lah apa yang boleh, apa tak boleh. Pastinya ada sebab kenapa
larangan itu dibuat oleh Allah Ta'ala. Dan bukan agama kita je, agama Kristian pun sama. Mereka tak benarkan. Kalau tengok dalam medieval punya period pun, mereka memang ada hukuman kepada golongan-golongan yang LGBT ni. Bagi human rights sebab mereka mengatakan macam human rights, mungkin kita ada masalah human rights dan sebagainya. Kita tengok masalah ni masalah yang lebih pada masalah mereka, bukan masalah yang tak banyak pun ada kaitan dengan kita. Tapi kenapa golongan-golongan liberal nak perjuangkan seperti human rights sebagainya? Saya ambil contoh di US dulu, mereka ada satu benda yang dipanggil human zoo. Manusia ni dia tengok, dia ambil macam black people ke ataupun Filipino macam ni, Filipino baby in Coney Island, dia letak tau. Kalau macam black dengan, kalau wanita tu dia suruh jangan pakai baju, nak nampak macam manusia, dia cakap nak tengok hasil pakaian, dia treat macam haiwan. Awak tengok bagi makanan macam ni, awak tengok letak atas kayu ni biar orang semua tengok. Dia orang ada masalah berkaitan dengan human rights. Awak tengok kat sini ada kita buat macam tu? Ada tak kita buat human zoo, letak bangsa, tak kisah mana-mana bangsa, letak dalam zoo dan kita ramai tengok bagi makan sebagainya macam haiwan. Kita tak pernah treat human, kita punya saudara-saudara satu Malaysia ni, tak kisah daripada bangsa pun, kita tak pernah treat mereka macam tu. Jadi budaya-budaya mereka human right itu masalah-masalah berpunca pada negara mereka. Dan kenapa pula kita yang ada di Malaysia ni yang tak ada kaitan, macam cakap tak ada kaitan pasal gender sebagainya pula, kita nak terikut-ikut dengan budaya mereka. Jadi macam women's right, awak tengok macam BBC, ini ialah berkaitan dengan hak-hak wanita. Contohnya macam mendapat gaji yang sama dengan kalau awak macam gaji awak nak kerja, saya tanya awak nak ke gaji awak gaji awak kerja sama jawatan awak dengan kawan awak yang lelaki, lepas tu gaji tak sama, gaji awak lagi rendah daripada dia. Kawan tinggi mungkinlah awak suka lah kan, tapi gaji awak lagi rendah daripada kawan-kawan lelaki awak. Itu yang tak adil kan. Jadi ini yang dilakukan oleh negara-negara Europe. Mereka buat payment, salary punya payment antara lelaki dan wanita tak sama. Jadi tak mustahil lah kalau ada golongan-golongan feminism ke di sana untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Jadi berbeza dengan kita tak ada masalah tu. Saya tak pernah tengok siapa yang kawan saya yang gaji sama grade dengan saya, macam golongan wanita, yang dia gaji dia lagi rendah daripada saya. Kita tidak ada masalah. Ini bukan kita punya budaya pun, kita buat macam tu. Ya. Jadi kalau tengok macam gender equality lagi, sampaikan ke ketua hakim negara kita pun daripada wanita. Saya punya bos sepanjang saya kerja, daripada saya kerja dekat legal department, bawah legal advisor punya department, sampai dah saya jadi lecturer, ada beberapa kali saya tukar kerja, semua bos saya semua wanita. Dan saya tak ada masalah pun. Saya memang, bos-bos saya semua ni baik. Jadi kalau kat sini, kalau kita tengok gender equality, kalau misalnya di negara kita, itu bukannya isu. Itu bukan isu negara-negara diorang jangan bawa ke sini. Diorang bawa kita sebabnya kalau kita jangan terikut-ikut dengan konsep Islam liberal dan sebagainya. Dan negara kita lagi pula memperjuangkan melindungi hak-hak wanita. Contohnya macam dalam surah An-Nisa, kita men are protectors of women. Jadi kami sebagai golongan lelaki bertanggungjawab untuk melindungi wanita. Bukannya sama rata tau. Kita kena faham konsep. Konsep dalam Islam ialah berkaitan keadilan. Kita acknowledge perbezaan macam saya dan semua dari segi fizikal pun lain, berbeza. Mana boleh saya nak sama ke awak mesti sama dengan saya? Contoh. Kalau konsep memakai pasal gender equality ni semua kena sama, kenapa kita nak bezakan tandas ada wanita dan lelaki? Dan saya tanya awak nak ke yang ada wanita dan ada lelaki dalam, dan kita bukan saja protect tu, kita protect lebih daripada tu. Contohnya kalau awak naik KTM sebagainya, mereka ada pink coach untuk wanita sebab kita faham, kita minum. Dan orang-orang yang buat polisi ni semua PDD bukan saja golongan wanita, lelaki pun ada sebab kita tahu. Cuba bayangkan kalau kita ada isteri, lepas tu isteri kita naik katalah bekerja commute kan daripada tempat kerja sebagainya, dan kalau campur mungkin tiba-tiba ada stalker ke dalam tu, dia balik malam macam tu orang ambil rakam gambar, adakah awak selesa? Pastinya awak tak selesa bila berjaya macam tu. Lepas tu awak tengok dari segi parking, kita ada parking untuk golongan wanita. Kalau kita pakai konsep gender equality sama rata, saya dan awak sama. Jadi kalau awak pregnant ke, saya nampak tu bagus, saya parking je. Awak pregnant ke tak, apa peduli pula saya, sebab kita berpegang pada konsep Islam liberal gender equality. Pastinya tak kan. Saya tak rasa awak suka sebab saya tahu saya pun adik mak, saya ada adik perempuan, saya ada akak. Nanti kalau saya tahu saya ada isteri, saya ada anak. Pastinya saya tak nak orang treat keluarga saya macam tu. Jadi itu sebabnya dalam Islam kita bukan gender equality, kita keadilan. Keadilan bila meletakkan sesuatu di haknya. Sebab kita tahu kita pada segi fizikal pun, kalau macam ibu mengandungan saya, mana boleh saya samakan kekuatan fizikal saya boleh angkat banyak parking dekat sekati saya. Kalau dibandingkan nak suruh wanita yang mengandung kat parking jauh kan, tengok bawah, nak naik, nak bawa barang, tolak troli lagi. Dengan syarat mengandung kalau 8 bulan, 9 bulan macam mana? Kalau kuku macam mana?
berapa banyaknya dikeluarkan tenaga, duit untuk jaga baby dalam kandungan, tiba-tiba gugur contohnya. Ya. Jadi kat sini kita konsep-konsep budaya-budaya yang berbeza ke bawah, macam saya cakap contoh bayaran tadi, bayaran tak sama pun dia kita dengan dia. Aku pula nak pasal cakap berkaitan dengan gender equality. Ada setengah benda-benda yang berkaitan dengan keadilan tak betul-betul diperjuangkan. Ya. Jadi saya bagi awak contoh. Ini kalau tuan dah sedar, dia ada berkaitan isu pada tahun 2018-2017 dulu berkaitan dengan diskriminasi tempat kerja. Kalau betul-betul nak memperjuangkan women's right, adakah mereka memperjuangkan hak-hak wanita kalau mereka nak bertudung? Contohnya, kalau ada, macam contohnya, daripada mungkin awak sebenarnya bukan bertudung, lepas tu awak nak bertudung. Lepas tu, dia cakap, awak tak boleh kerja kat sini, dia boleh pakai bertudung. Kita punya polisi, SOP kita cakap tak boleh ada pakai wanita yang jaga kat sini, pakai tudung. Jadi awak kena buka. Adakah golongan Islam liberal memperjuangkan hak awak? Itu awak boleh nilai sendirilah. Jadi kalau macam golongan, macam kalau yang bukan dia baru kepada Muslim, dengan dia kerja macam tu, dia dah masuk Islam, dia nak pakai tudung, dia dah lah family perkara dia yang menjauhkan diri, tak boleh terima. Sebagainya kawan-kawan pun menjauhkan diri dan tak terima. Ini kat tempat kerja, dia punya main, dia punya source income pun dinafikan. Adakah golongan Islam liberal memperjuangkan hak-hak mereka? Yang saya bagi kepada awak Abdul nilai sendiri. Ya. Okey. Seterusnya, soalan seterusnya. Yang terakhir dari saya, seperti apa yang kita semua sudah tahu dan faham, fahaman ini akan membawa padah kepada mereka yang mengikutinya. Jadi bolehkah terangkan kepada kami kenapa fahaman ini masih kuat dan berleluasa di negara kita ini? Terima kasih. Jadi, okay. Pertamanya ialah mereka berpegang pada konsep pluralisme. Ini yang pertama. Ini apa yang ditegaskan oleh Muzakarah Jawatan Kebangsaan, iaitu otoriti paling tinggi yang mengeluarkan fatwa, walaupun fatwa selalunya dia akan dikeluarkan mengikut negeri, tapi untuk penyeragaman selalu mereka akan berkumpul dan membincangkan satu permasalahan tersebut. Jadi mereka antara benda-benda yang diperjuangkan oleh golongan liberal, macam saya cakap, benda-benda ialah pluralisme. Apa itu pluralisme? Mereka berpandangan bahawa semua agama ialah sama. Bergantung pada dia orang berpegang pada konsep reality agung ataupun ultimate reality, iaitu hal itu memang ada. Jadi tak kisah pun dia sama daripada apa pun pandangan agama awak, kita semuanya dicipta daripada Tuhan. Macam tu je dia buat. Semuanya macam tu je dia buat. Cakap semua agama ni sama. Kalau Tuhan awak percaya dia yang cipta orang agama ni, samalah. Agama saya pun percaya Tuhan saya menciptakan awak semua. Dan kalau awak rasa boleh sama, mengikut pandangan agama awak pun sama. Tuhan mencipta kita semua, jadi kita semua ni ialah bawah satu memang ciptaan Tuhan. Jadi apa nak pertikaikan? Jadi agama semuanya sama daripada mereka, bergantung pada ultimate reality. Sedangkan untuk menurut awak, tiap agama mempunyai ciri-ciri pandangan yang berbeza. Macam saya cakap tadi, dalam agama yang sama, iaitu contoh, sebagai contoh agama Kristian sendiri, Katolik mereka ada dua yang main sect utama, iaitu Katolik dan Protestan. Mereka sendiri antara mereka ada perbezaan. Macam saya, depan bilik saya ada kawan Kristian, nama Zana. Saya tanyalah macam mana dia punya ciri-ciri husband dan sebagainya. Dia cakap pertama dia nak yang religious, sebab dia cakap saya memang yang betul-betul practicing Catholic. Bila dia cakap practicing Protestant, dia tak cakap dia Kristian. Masa mula saya bincangkan, dia cakap saya Kristian. Maksudnya dia berpandangan agama dia ialah, dia punya side tu ialah side yang betul lah, yang betul-betul mengikut apa yang Bible cakap, itu yang mereka buat. Contohnya dalam Bible mereka tak benarkan konsum alkohol. Kalau kita tengok kawan-kawan mereka yang Katolik, dia ada hujah-hujah digunakan yang untuk menghalalkan penggunaan arak. Sedangkan penggunaan arak ialah sangat-sangat ditekan, sangat-sangat ditekan dalam Bible itu sendiri. Dia cakap lah, bayangkan kalau saya ada husband, katalah interfaith marriage, semua sebab agama semua, kita galakkan interfaith marriage. Maksudnya kalau saya kahwin dengan orang ni, dia cakap saya remain Protestan, suami saya remain Katolik, tak ada ubah. Jadi apa terjadi nanti? Dia akan paksa sebagai seorang husband, mesti ada power. Dia akan tunjukkan dia punya power kadang untuk influence isteri dia. Dan nanti apa jadi? Daripada isteri dia yang tak boleh sembah, ada idol, tak boleh minum arak. Lepas tu dia orang tak ada, macam pop, dia tak percaya pada pop. Dia macam kita, contoh kalau dia pergi gereja, kalau daripada dia untuk pray terus kepada God, bukannya melalui father ke dan sebagainya, tak. Dia cakap kita pray terus pada God lah, macam kita. Maksudnya dia persamaan dengan agama kita lah. Dia terus kepada Tuhan mereka. Dia bukannya pergi saya pray minta father tolong kita melalui father untuk saya supaya saya punya prayers ni diterima sebagainya, tak. Mereka tak macam tu cakap saya. Dan kalau macam dia tak boleh minum arak, cakap bayangkan kau dah kahwin, nanti suami dia force dia untuk ikut apa dia nak. Sedangkan
Benda tu lah cakap supaya nak mudah kan pluralisme ni, biar kekalkan agama masing-masing. Tak kisahlah kahwin dengan agama apa pun, kita akan kekalkan dengan agama masing-masing. Tapi apa jadi? Kita kan dia fikir dari sudut yang cetek macam tu je. Apa jadi pada anak-anak mereka? Ataupun macam saya kahwin dengan seorang Kristian. Itu apa jadi pada anak kami? Kalau saya kekalkan agama saya sebagai Islam, isteri saya sebagai Kristian. Jadi dia ada banyak isu-isu lepas tu. Dan pertama, benda-benda kecil, awak bayangkan kalau saya kawan saya dah kahwin, sedangkan benda-benda kecil, contoh buat gigi tu pun tutup, dan makan nasi tak lupa, tak keluarkan daripada periuk nasi, tak letak dekat dapur. Benda-benda tu pun boleh jadi isu untuk bergaduh. Bayangkan ini berkaitan dengan akidah. Pegangan yang awak dah dibesarkan dari kecil sampai besar macam tu. Dan apa pula jadi pada anak-anak awak? Awak nanti mesti akan bergaduh juga lagi. Kalau macam yang bukan yang ada convert, kalau utamanya macam berkaitan dengan anak, itu je isu besar. Anak ni boleh jadi isu besar. Seorang mak dia katakan dalam agama Hindu, dia nak kekalkan anak dia semua dalam Hindu. Kalau suami dia dah convert, dia nak anak-anak dia masuk Islam. Sedangkan dua agama yang berbeza. Dan bayangkan kalau kita macam berkahwin dengan bukan Islam, kita anak tu nanti, kalau untuk dia dapat status dia sebagai seorang Melayu, kriteria dia dalam perlembagaan kita, artikel 160 menyatakan ciri-ciri sebagai seorang Melayu ada 3. Pertama ni, dia mesti lazimnya gunakan bahasa Melayu. Kedua, mengamalkan adat istiadat Melayu. Dan ketiga, mesti beragama Islam. Itu pentingnya dalam dia punya surat beranak dan sebagainya, kena status Islam. Kenapa status Islam ni ataupun Melayu ni penting? Sebab kalau awak nafikan, katalah awak berkahwin dengan bukan Islam, dan awak benarkan dia punya religion dan sebagainya, kena ikut wife, dia tak layak untuk terima apa-apa privilege yang ada sebagai seorang Melayu. Contohnya, Melayu kita ada tanah reserve Melayu. Kita hanya ada setengah-setengah tanah yang kita boleh beli, hanya orang Melayu je boleh beli. Ada setengah-setengah macam lot pembangunan, taman perumahan, dia ada lot-lot bumi putra. Hanya bumi putra Melayu Islam dia boleh beli kat situ. Kalau untuk macam definisi Melayu lah, kalau bumi putra sampai sekarang tak ada isu lah. Seterusnya, isu dia. Kalau berkaitan dengan ASB, ada jumlah-jumlah pulau kalau simpan, dia punya percentage tu lebih banyak ASB. Jadi, benda-benda semua privilege kepada bumi putra. Dan kita nak, misalnya kalau macam Melayu, mesti you Islam lah. Kalau you bukan Islam, you tak layak untuk qualify untuk jadi Melayu. Jadi kat situ, kalau interfaith dibenarkan, dah bergaduh jadi isu. Takkan awak biarkan awak punya anak punya rights untuk memiliki benda-benda yang saya kata tadi. Dia punya rights, contoh macam dapat masuk MARA ke pusat bumi putra kan, dapat UiTM ke atau politek yang berkaitan dengan MARA ke macam awak semua ke, yang memang daripada untuk privilege untuk bantu bumi putra. Awak takkan awak nak strike dia punya hak itu, dia lahir-lahir je awak nak tarik terus hak dia sebagai anak awak, dan awak dengan cara awak menafikan dia sebagai seorang Melayu. Adakah awak nak benarkan macam tu? Jadi saya serahkan pada awak untuk fikir. Ini antara masalah interfaith marriage. Mungkin kalau sekarang, generasi mungkin dah tengah bayi awak, mungkin sekarang kita fikir macam couple, lepas nak pergi dating mana, cuti nak pergi dating mana sebagainya. Tapi kalau awak dah umur bayi saya, apa yang saya nampak dengan saya ialah dia nak anak, dia nak baby. Dan baby ni kalau tak dapat, dia jadi isu besar. Bayang kalau interfaith marriage pula bercanggah dua pegangan agama yang berbeza. Sedangkan macam saya dalam Kristian pun berbeza. Ini kan pula kita dengan agama lain. Pastinya ada percanggahan dengan agama-agama. Jadi antara perjuangan-perjuangan lain berkaitan dengan akal manusia adalah wahyu. Dia berpegang pada konsep bahawa ini daripada keputusan Majlis Muzakarah Kebangsaan kalau untuk awak tahu, di tahun 2006 buat saya ni, 27 Julai 2006. Ini bukannya sehari kereka, apa yang ditetapkan oleh Muzakarah. Maksudnya ini adalah otoriti yang paling tinggi dalam berkaitan dengan fatwa-fatwa dan pegangan agama di dalam negara kita. Jadi mereka berpandangan bahawa akal manusia adalah wahyu. Maksudnya kita boleh buat tak apa, kita boleh tafsir sendiri ayat Quran sebagainya. Nanti saya terangkan awak apa masalahnya dengan fahaman macam tu. Dan itu meragui keturunan Al-Quran. Jadi kita kena faham sebagai seorang Islam, kita berpegang pada syahadah kita, iaitu kita yakin pada hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang satu, dan kita berpegang kepada hanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Jadi kitab-kitab yang datang tu yang disampaikan oleh Rasulullah datangnya daripada Allah Ta'ala. Sekiranya kita menafikan atau meragui keturunan, tak, ini bukan Al-Quran ni bukan daripada Allah ni bukan daripada Quran ni. Ni mestinya Rasulullah cerita sendiri berkawan dengan orang Kristian ni ke tambah-tambah sebagainya. Itu benda boleh merosakkan akidah. Dan saya tak nak bahaskan kalau berkaitan dengan sains and Islam. Kalau bahaskan, kalau awak tengok, kalau awak pernah pergi dekat macam ceramah-ceramah Dr. Zakir, kita dibahaskan spesifik berkaitan dengan Al-Quran tu. Dia kenapa dia mujizat daripada Allah Ta'ala. Kenapa manusia
Sebab dalam Al-Quran pun memang Allah Ta'ala cabar. Jadi kalau rasanya ini datangnya daripada manusia, Allah Ta'ala cabar. Kalau kamu mampu buat macam Al-Quran ni, buatlah, buat. Kami kumpulkan semua manusia-manusia yang ada, kumpulkan buat. Macam mana kamu boleh buat bahasa tu dari segi ayat-ayat Al-Quran tu setara ayat-ayat yang ciptaan manusia dengan ayat daripada Allah Ta'ala. Dia takkan sama. Sebab dalam tu ialah dalam banyak, kalau awak tengok daripada unsur sains dan sebagainya, banyak, sangat banyak. Jadi bila kita meragui, kadang-kadang kita macam kita terfikir macam tu, mungkinlah itu sebab kita nak cek jawapan je, bukan yang kita tu terpesong kita. Tapi kalau kita percaya ini kita dah mula meragui ni, akal manusia ni disetaraf pula dengan wahyu. Seolah-olah kita pula macam jadi God pula mengeluarkan sini ayat-ayat sendiri. Habis sebenarnya nak buat apa ni, macam ayat pink habis dengan ayat pink kan. Memang nak mencipta wahyu-wahyu agama baru lah senang cerita. Jadi apa dia perjuangan? Jadi benda-benda tu berkaitan dengan akidah. Bahaya dia bila merosakkan akidah ni, bila akidah dah rosak, semua benda yang akan rosak. Dia punca utama dia mesti akidah tu, pegangan. Itu sebabnya kita kena yakin pada Allah Ta'ala, Tuhan yang satu, dan juga akidah. Dia tak boleh pandai-pandai sendiri cakap nak tukar macam ni lah, kita buat tafsir yang sendiri. Saya terangkan kenapa. Okey, seterusnya ada soalan lain? Saya setakat itu saja soalan pada sesi kali ini. Terima kasih banyak-banyak sir. Okay, thank you semua. Good luck, all the best. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi rabbil alamin. Alright. Assalamualaikum Ustaz. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Ustaz kerana meluangkan masa bersama kami untuk sesi wawancara pada petang ini. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Nur Rafini Izzati binti Muhammad Rafi bersama 3 orang rakan saya. Nama saya Hazika binti Ghaffar. Nama saya Nur Yazi binti Sadali. Dan nama saya Aina Amira binti Muhammad Zahidi. Jadi tujuan kami mengadakan sesi wawancara pada petang ini adalah bagi melengkapkan tugasan subjek pengajian Islam 3 kami yang bertajuk Islam, Sejarah Islam Liberal, Sejarah Konsep dan Penyimpangan Terhadap Ajaran Islam. Jadi bolehkah Ustaz memperkenalkan serba sedikit tentang diri Ustaz? Okey, dengar suara Ustaz? Dengan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul walaupun dipisah oleh lautan. Ustaz kat Sarawak, kamu kat Semenanjung, dapat juga kita berkumpul walaupun dalam alamanya aja. Dapat juga Ustaz jumpa Yazi balik. Lama tak jumpa. Okey, jadi nama Ustaz Muhammad Syami bin Abu Hussein. Muhammad Syami bin Abu Hussein, lulusan ijazah sarjana muda syariah, undang-undang. Sekarang Ustaz berkhidmat di SK Bulan Jeragam Sebuyau di Sarawak. Di Sarawak, sekolah kecil lah di pedalaman Sarawak. Kalau ikutkan dekat Sarawak ni tak banyak sangat fahaman Islam liberal ni. Kat Semenanjung yang banyak, tapi sekadar apa yang Ustaz tahu, sekadar apa yang Ustaz pernah belajar, yang Ustaz pernah bergaul dengan orang-orang yang berfahaman tu, Ustaz akan kongsikan dengan kamu untuk cantikkan kamu punya assignment dan juga untuk tambah ilmu kamu. Ustaz harap apa yang Ustaz sampaikan hari tu jangan kamu sekadar hantar kat lecturer, lepas tu dah. Amalkan, fahamkan dan perbaikilah kehidupan kamu. Jadi cukup sekadar tu. Nama Ustaz Muhammad Syami bin Abu Hussein, boleh panggil Ustaz Syami je. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas perkongsian diri tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan sesi wawancara ini. Baik, sebelum tu Ustaz izinkan Ustaz share dulu. Okey, nampak? Nampak tak slide Ustaz? Nampak Ustaz. Okey. Pada pendapat Ustaz, apakah kesan yang dapat kita lihat kepada seseorang individu itu jika mereka mengikuti fahaman liberal ini? Okey, kesan Ustaz. Pertama sekali, yang ni taklah berapa ada kena-mengena sangat dengan soalan kamu, tapi ada kaitan sikit lah. Asal usul liberalisme ataupun liberalisme atau apa sebenarnya. Mudah je kamu nak kenal orang liberal ni. Mudah je kamu nak kenal. Ataupun saya buka satu lagi slide ni lah. Sedap sikit.
mudah je kamu nak kenal orang yang berfahaman dengan Islam liberal ni. Contoh, kadang-kadang dia tak tahu pun dia tak mengaku, dia tak tahu pun dia tu orang yang berfahaman liberal, tapi dia liberal. Contoh yang pertama, dia memisahkan agama dari kehidupan. Agama suruh pakai tudung, dia tak pakai tudung. Agama cakap macam tu, kau kena pakai tudung, sebab tudung ni aurat, bila kau pakai aurat, maruah kau terjaga, tapi dia tak pakai. Kenapa aku nak kena pakai tudung? Itu kebebasan, hak aku. Rambut aku lawa, aku dah dye, dah buat perang, dah buat biru, hijau. Aku tak tunjuk ke orang. Duit aku habis. Membahas itu malah syaitan. Pandai pula dia pusing kat situ. Tu liberal lah tu. Tu liberal. Dia nampak dia macam tu. Dia pandai berhujah, pandai bercakap, tapi tak serupa bikin. Tu Islam liberal lah tu. Allah pesan dalam Al-Quran, dalam surah Sa, Allah cakap, kau jangan bercakap atas apa yang kau tak buat. Kalau kau tak buat, kau jangan memandang-mandang nak cakap. Tapi kalau kau niat baik tu boleh contoh untuk nasihat, tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya apa yang kau tak buat, kau jangan cakap. Contoh mengaku Islam tapi tak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Contoh dalam agama cakap boleh bermain muzik. Main gitar harus. Haram bila kau main gitar tapi kau tak semayang. Kau main gitar tapi kau pergi cari perempuan. Jadi haram kat situ. Harus dia main muzik je. Yang kamu tak pegang yang haram tu, kau pegang harus main gitar. Ustaz cakap harus main gitar. Kau main gitar 24 jam. Semayang tak ke mana, mengaji tak ke mana, telefon mak ayah tak ke mana, kau main gitar je. Sampai 24 jam sampai kau mati kau main gitar kan. Tu liberal lah tu. Kau pakai yang harus je. Kau ambil yang mudah je. Yang susah kau tak nak ambil. Tu antara fahaman liberalisme. Jadi kalau kau nampak kawan kamu macam tu, kau cakap liberal betul kau ni. Kau cakap dia macam tu. Sebab dia berfahaman liberal lah tu. Dia berfahaman liberal. Dia berfahaman ambil mudah semua perkara dan dia suka hati campurkan hukum-hukum dengan kehidupan yang mana dia rasa mudah. Yang ketiga, suka-suka buat peraturan tanpa ikut agama. Contoh, pakai baju, perempuan lah contoh penjagaan aurat kan, kau semua perempuan kan, biar usah bahan kamu semua. Contoh pakai baju yang kita semua tahu, agama kita suruh tutup aurat, bukannya membalut aurat. Tutup aurat tu maksudnya tutup, tak mendedahkan aurat kita. Kebanyakannya perempuan dekat negara lain, bukannya dekat KUPTM, dekat tempat lain, dia pakai baju tapi dia mendedahkan aurat, mendedahkan bentuk tubuh. Tu tak menutup aurat sebenarnya. Tapi perempuan kan tak pernah kalah. Perempuan dia akan cakap, aku tutup aurat, kau nampak tak aurat aku, kau tak nampak kan? Tu liberal lah tu. Kau tak nampak pun aku tak tutup aurat. Kau pandai-pandai kau cakap aku tak tutup aurat. Kau nampak aku pakai baju ni, mahal aku beli baju ni. Tapi sebenarnya tak tutup aurat, tapi dia membenarkan perbuatan dia tu. Tu fahaman liberal lah tu. Dia suka-suka hati tafsirkan agama ikut kefahaman dia sendiri. Pakai tudung yang macam tudung skaf tu. Nampak leher. Nampak daki-daki semua nampak kan. Jerawat-jerawat semua nampak. Dia cakap aku pakai tudung. Tapi sebenarnya dia tak tutup aurat. Islam bukan suruh pakai tudung, Islam suruh tutup aurat. Tapi dia cakap aku pakai tudung. Bapa aku dulu suruh aku pakai tudung. Dia cakap macam tu. Nampak macam betul pakai tudung tapi sebenarnya dia buka aurat. Dia memisahkan agama dengan dia mencampur adukkan agama, hukum agama dengan dia suka hati buat penilaian dia. Dia suka hati buat penilaian dia sendiri. Kalau pernah buat, taubat. Yang ketiga, dia berfahaman bahawa semua agama sama. Dia berfahaman bahawa semua agama sama. Contoh macam saya kata tadi lah, kau rasa agama Islam tu ada hukum-hukum yang mudah untuk aku ambil. Tiba-tiba Kristian pula nampak macam betul Kristian ni, aku ambil. Contoh macam agama Kristian. Persamaan antara agama Kristian dengan agama Islam. Saya beritahu banyak sebenarnya. Salah satu yang paling besar sekali, Tuhan. Tuhan kita, Allah. Tuhan agama Kristian Allah juga.
Roh Kudus. Kamu tahu Roh Kudus kan? Kan Kristian macam tu. Bukan, Ustaz bukan Kristian tapi Ustaz tunjuk contoh macam tu kan. Dia Trinity ya. Allah, Nabi Isa dengan umat Nabi Isa, Trinity. Tapi atas sekali Allah. Sama macam kita, sama. Tapi kita tak boleh berpegang macam tu. Kalau kita pegang macam tu, kita pluralisme lah. Kita liberal, kita gabung-gabungkan agama sesuka hati kamu. Macam tu. Itu dari sudut tauhid lah. Kebiasaannya kita dekat Malaysia ni tak melibatkan akidah sangat, melibatkan hukum hakam. Pluralisme ni dia kacau berkaitan dengan hukum hakamnya. Kebiasaannya nak bincang, nak macam saya kata, perempuan tak pernah salah. Perempuan je yang sebenarnya yang banyak sebarkan fahaman pluralisme ni. Dia nak samaratakan antara lelaki dengan perempuan. Ada jugalah yang membaiki isu lelaki. Tapi Ustaz kan nak bahan diri sendiri kan. Jadi saya bahan kamu lah. Yang terakhir sekali menafsir Quran sesuka hati. Yang ni dia tak faham pun Al-Quran. Sebab tu dalam dunia Islam ada 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ulama-ulama ni dia orang hafal Quran sewaktu dia orang kecil lagi. Memang dia orang dah hafal Quran, dah hafal hadis, dah hafal semua. Jadi dia orang dah tetapkan agama tu macam tu. Mazhab Syafi'i macam tu, Hanafi macam tu. Sesuai dengan kawasan masing-masing. Mazhab Syafi'i, hukum-hukum mazhab Syafi'i itu sesuai dekat negara-negara yang bermazhab Syafi'i je. Hambali, Hanafi. Golongan-golongan yang fahaman liberal ni cakap, aku tak nak ikut, aku nak faham sendiri Al-Quran dan hadis. Tak boleh. Sebab kita kena ikut mazhab, ikut ulama. Ulama lebih faham kita. Kita nak hafal, bukan nak hafal 30 juzuk. Juzuk 30 tu pun tak habis lagi. Macam ni lah nak faham, buat fahaman sendiri kan. Terkena kan. Pada muka, rasa kan. Jadi faham kan? Kenapa orang boleh terima dan macam mana kita nak nampak orang tu berfahaman liberal? Kamu tengok pecahan liberalisme tu. Ada 4 pecahan, daripada 4 pecahan tu kamu boleh tengok macam mana kita ni liberal ke tak. Kalau kita ni liberal dan kita tak perasan kita liberal, cubalah berubah, pintu taubat sentiasa terbuka. Mengajar budak kan. Okey. Faham Jati? Saya akan pass dekat Hazika untuk soalan seterusnya. Okey. Okey. Soalan seterusnya macam Ustaz kata, Islam liberal ni tak pernah mendengar dia sebenarnya Islam liberal. Tapi kan sebabkan masyarakat kita nak pada ambil gitu dan buang yang jadi fahaman dia boleh jadikan kami fahaman akhlak dengan akidah ada orang Islam sendiri. Kalau dia ambilnya dia. Kamu adakah Islam liberal ni boleh menyimpangkan akidah seorang atau tidak? Betul. Ya. Kamu mesti takut kena bahan kan? Satu soalan yang takut kan? Enggak, saya tunjuk kamu ya. Soalan kamu pun ada dekat ni juga. Soalan kamu pun ada dekat pecahan liberalisme. Memang sangat menjejaskan akidah dan akhlak. Kita kena faham akidah ni apa? Akidah ni usul agama, asal agama kita. Yang rukun iman 5 tu. Kepercayaan kepada Tuhan dah. Kepercayaan kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat sampai beriman kepada qada dan qadar. Yang ke-6. Kalau kamu tengok contoh macam Ustaz bagi contoh tadi. Fahaman Islam liberal ni dia cakap dari sudut akidah fahaman Islam liberal ni cakap aku tak setuju lelaki boleh kahwin 4 sebab aku pun nak kahwin 4 juga. Memang famous kan dekat Instagram banyak follower, ramai yang PM nak kahwin. Jadi aku tak setuju. Padahal Allah dah cakap dalam Al-Quran lelaki kalau nak kahwin boleh kahwin 1, kalau mampu kahwin 4, mampu kahwin 2, tak mampu 1. Cukup 1. Allah tak sebut pun tentang perempuan. Allah cuma sebut perempuan dalam Al-Quran, perempuan kena jadi lubuk pahala bagi lelaki dan kena ikut cakap lelaki bla 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 sampai habis. Jadi nampak tak percanggahan benda tu? Jadi bila kalau kamu ikut fahaman Islam liberal yang nak kahwin 4 tadi, yang perempuan nak kahwin 4 tadi, nampak sangatlah bercanggah, nampak sangat akidah kamu bercanggah daripada akidah Islam. Berpecah macam tu. Tak adil Ustaz tak adil. Ustaz pun teruk pada liberal lagi.
Kenapa Ustaz tak bagi saya kahwin ramai? Kenapa Ustaz boleh kahwin ramai? Ustaz tak kahwin ramai, tapi kenapa Ustaz boleh kahwin ramai? Macam tu kan, kamu cakap. Kenapa? Islam tu Allah dah cipta bagus untuk sepanjang zaman. Sekarang kalau kamu pergi kat Jabatan Perangkat Negara, Jabatan Banci negara, nisbah orang lelaki dengan perempuan 1:9 dah sekarang. Tak silap Ustaz, 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas 1:9. Satu lelaki bersamaan dengan 9 perempuan. Cuba bayangkan kalau seorang perempuan kahwin 4 lelaki, perempuan-perempuan yang lain tu nak kahwin dengan siapa? Dari sudut fakta pengiraan je lah macam tu. Hukum yang Allah cipta tu dah sesuai dah dengan apa yang terjadi sekarang. Sebab kita ketandusan lelaki. Bukan kita, dunia ni ketandusan lelaki. Memang dah dicipta macam tu. Takdir Allah tu, Allah dah cipta takdir Allah dengan ilmu Allah tu selari dah. Jadi lelaki boleh kahwin ramai tu untuk cukup dengan perangkaan ataupun cukup dengan jumlah-jumlah manusia ataupun takdir yang Allah dah tetapkan sekarang. Allah takkan tetapkan sia-sia. Tak ada isu tak adil dekat situ. Dari sudut akidah. Sebab Al-Quran cakap lain, kita buat lain. Memang dari sudut akidah bercanggah lah. Ambil satu isu, sampai satu isu je tadi. Yang kedua, dari sudut akhlak. Dari sudut akhlak pun sama juga. Memang dah ditetapkan lelaki boleh jadi imam, perempuan tak boleh jadi imam. Kenapa Ustaz? Saya nak jadi imam, saya hafal 30 juzuk. Bacaan saya bagus, saya nak jadi imam. Allah dah tetapkan cantik. Lelaki banyak di neraka sebab mata. Perempuan banyak di neraka sebab mulut. Perempuan suka cakap, lelaki suka melihat. Cuba bayangkan perempuan jadi imam, lelaki jadi makmum. Tak kelambat lelaki tu sujud. Tunggu perempuan je sujud dulu. Nampak tak? Memang benda tu logik akal sebenarnya. Allah dah cipta hukum tu, ada sebab dia. Allah cipta hukum tu ada sebab dia. Bukannya Allah cipta saja-saja. Bukannya Allah cipta saja-saja. Jadinya dari sudut akhlaknya pun macam tu. Kalau kamu ikut fahaman Islam liberal, biarkan perempuan ke depan jadi imam, lelaki dekat belakang, dari sudut akhlaknya akan jadi masalah lah. Masjid yang imamnya perempuan penuh aja. Masjid yang lelaki perempuan, lelaki jadi imam tak ada orang. Ada sebab-sebab dia. Ada sebab-sebab dia. Jadinya Allah dah tetapkan benda tu cantik dah. Tapi bila kita nak ubah hukum Allah, dari sudut akidah akhlak memang akan terganggu. Jadi memang terjejas lah. Dari soalan Hazikah tadi memang terjejas lah. Kalau kau berfahaman dengan fahaman Islam liberal, memang terjejas kamu punya akidah dengan akhlak. Banyak lagi contoh yang lain. Ustaz bagi contoh 2 je. Menjawab? Okey, saya rasa kita sudah berada di penghujung sesi wawancara ini. Kami ingin memohon maaf kepada Ustaz jika sepanjang kami mengendalikan sesi wawancara ini ada terlanjur kata kerana yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang dari diri kami sendiri. Kami juga dengan besar hati sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu pengetahuan berkaitan tajuk Islam liberal ini. Saya harap dengan perkongsian ini sedikit sebanyak dapat membantu kami dalam menyiapkan tugasan ini. Akhir kata, terima kasih Ustaz. Jumpa lagi pada masa akan datang. Okey, baik. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Sir kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk sesi wawancara pada petang ini. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Nur Rafini Izzati binti Muhammad Rafi bersama 3 orang rakan saya yang lain. Saya Hazikah binti Ghafar. Saya Nur Iazi binti Ismaili. Saya Ainur Amira binti Muhammad Zaidi. Okey, tujuan kami mengadakan sesi wawancara pada petang ini adalah untuk melengkapkan tugasan subjek pengajian Islam 3 kami yang bertajuk Islam Liberal, Sejarah, Konsep dan Penyimpangan terhadap Ajaran Islam. Jadi Sir, bolehkah Sir memperkenalkan sedikit tentang diri Sir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Muhammad Yusof dan saya merupakan pensyarah di Kolej Politeknik Marabangi dan saya merupakan pensyarah pengajian Islam di Kolej Politeknik Marabangi.
Okey, saya tanpa membuangkan masa lagi, kita mulakan sesi wawancara kita. Siapa pihak yang bertanggungjawab terlibat dalam membentras kefahaman Islam liberal ni? Maksudnya kan macam kerajaan kan, agensi yang macam mana tu yang kena bentras, yang bertanggungjawab? KDN, Majlis Agama. KDN ni Kementerian Dalam Negeri, Majlis Agama, Majlis Fatwa, Mahkamah Syariah, semua JAKIM, itu semua badan-badan berautoriti untuk blok benda-benda ini, untuk blok pemahaman-pemahaman macam ni. Kalau kamu tu yang macam saya kata kat kamu tadi tu, macam tiba-tiba ada buku diharamkan, tak ada siapa pun cakap. Itu KDN dia dah start buat tu. Even kalau katakan nak bakar Quran pun, KDN punya SOP nak bakar Quran, dia akan kumpul Quran, bakar kat satu tempat dalam satu tong, lepas tu habuk-habuk tu ataupun bekas-bekas bakar tu, kesan bakar tu yang akan kumpul, naik bot, pergi laut, buang. Itu SOP KDN, Kementerian Dalam Negeri. Kalau kamu perasan juga Quran yang kamu baca tu, Quran yang kamu baca kat belakang sekali ada cop KDN tu sendiri. Itu fungsi diorang tu. Bukan setakat nak approve, nak membantras pun diorang juga. Tapi itulah macam contoh kamu tengok macam sistem ini Islam. Memang mulut diorang ni lantang. Dan pada masa yang sama juga portal-portal berita macam online macam Malaysia Kini ada juga terselit-terselit sikit. Ada juga terselit-terselit sikit. Tapi bila jati diri kamu solid, insya-Allah kamu takkan ada masalah. Bila betul-betul kamu nak belajar, kamu faham, ilmu kamu solid, jati kamu ada, kamu tak mudah goyang, tu je lah. Faham dan tahu bahawa fahaman liberal kini sangat kuat dalam segelintir masyarakat kita. Jadi apakah cabaran yang dihadapi dalam menangani isu fahaman liberal ini? Cabaran dia adalah untuk memahamkan tentang Islam yang sebenar. Memang itu cabaran yang paling besar lah. Dan nak fahamkan Islam yang sebenar pun ambil masa dan ambil take time juga. Dan pada masa yang sama juga benda tu pun keep masuk. Dan mendapat sokongan daripada beberapa pihak. Dan dia orang lantang dari segi media sosial. Orang liberal ni, orang background, orang underground ni kebanyakan menggunakan media sosial untuk naik. Jadi itu cabaran-cabaran dia lah. Ilmu tu sendiri dari segi pendidikan kena solidkan balik, pengajian tu kena solidkan balik. Ini setakat mengaji Quran pun ramai gagap, macam mana nak ada Islam liberal lah. Itu cabaran-cabaran lah. Itu cabaran-cabaran yang dihadapi. Dan benda ni boleh bantras, tapi memang akan mendapat tentangan daripada even orang Melayu sendiri pun akan menentang kalau kata betul-betul kita strict kepada liberal ni. Sebab ada yang tak, sebab kamu kena faham dekat Malaysia ada dua golongan. Dalam liberal ni ada golongan, satu yang tolak terus, satu yang menerima bersyarat. Yang menerima bersyarat ni dia tak macam, dia menerima bersyarat dia terima sikit, tapi ini syarat dah. Dia terima sikit, ini syarat dah. Satu pihak lagi tolak tu. Jadi nak damaikan dua ni pun dah satu masalah. Lepas tu yang datang ni pun satu masalah. Jadi perlunya pihak ketiga untuk solidkan yang dua ni, munikan yang dua ni. Melalui apa? Pendidikan lah. Pendidikan dan penguatkuasaan. So cabaran dia, saya pun tak tahu cabaran dia. Cabaran dia buat lah. Sebab kita betul tahu cabaran tu akan datang bila kita sedang mengusahakan benda tu. Dari segi mungkin kekangan bajet. Yalah, contoh lah. Sebagai contoh. Investor filem, dia nak masuk. Lepas tu dia bawa masuk sikit-sikit. Itu kita kena kontrol lah benda-benda macam tu. Itu cabaran-cabaran lah. Lepas tu kena betul-betul tapis siapa yang nak datang bawa buku, siapa yang datang. Sebab golongan ni memang sedia untuk masuk. Ready dan sangat bersemangat. So cabaran dia, kita pun kena lagi bersemangat untuk melawan. Itu je. Dan akhir, mungkin di soalan akhir lah. Kita tadi dah tahu siapa pihak yang terlibat dalam membantras, dan kita dah tahu sebersikit cabaran untuk menghadapi isu ini. Dan soalan terakhir, apakah langkah yang terbaik untuk kita membantras fahaman liberal ini daripada terus merebak dalam kalangan masyarakat kita? Satu, melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting untuk mengelakkan Islam liberal itu datang. Sebab apa? Melalui pendidikan mewujudkan satu jati diri yang kuat,
Itu yang pertama. Yang kedua, melalui penguatkuasaan. Okey, bila tu orang kata meluntur buluh tu biarlah daripada rebung kan. Jadi itu senang cakap mencegah lebih baik daripada merawat. So cegahan tu adalah pendidikan, merawat tu adalah penguatkuasaan. So itu langkah yang kita boleh buat lah. Melalui pendidikan. Kita terangkan benda maksud sebenar, kita kontrol balik kerajaan kita ada, kita kontrol balik, kita tengok balik mana boleh tak boleh. Yang macam kerajaan buat sekarang ni lah. Mana ajaran-ajaran yang masuk, kalau katakan buku-buku yang tak apa-apa nak ni, tak apa nak clear, budaya-budaya yang tak apa nak cantik, kita elakkan. Melalui filem. Sebab filem-filem tu datang tunjuk, kita boleh ikut. Lepas tu buku-buku yang datang kita baca, itu yang boleh kita elakkan melalui penguatkuasaan. Dua tu je, pendidikan, penguatkuasaan, settle. Baik, saya rasa kita pun dah berada di penghujung sesi wawancara. Saya harap dengan perkongsian sebentar tadi sedikit sebanyak dapat membantu kami dalam menyiapkan tugasan ini. Sekali lagi dengan besar hati ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Sir Fahimi Yusof kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu berkaitan tajuk Islam liberal ini.